Assalamualaikum. Sahabat-sahabat. Kita testing suara. Halo, halo. Halo. Assalamualaikum. Testing suara. Ya. Tes suara. Kita. Halo Linda, thank you. Join Haji. Cuba jawab, suara okey? Selamat pagi Linda. Suara okey ke? Hari ini Haji bersama dengan DJ Radio Sabah FM, DJ Darling. Nanti kita boleh dapat info untuk kita maklumkan kepada pelajar ataupun belia-belia di kampung. Kalau yang berminat nak jadi DJ, kita dapat info hari ini. Thank you Linda. Tes suara. Suara okey Linda? Haji punya suara okey? Dengar? Okey, thank you Linda. Okey, share dengan kawan-kawan kita. Okey, tuan-tuan, hari ini Haji akan bersama dengan DJ popular Sabah FM, DJ Darling. Kita boleh bincang-bincang dengan info-info terkini, khususnya kemudian kita boleh dapatkan tips-tips daripada DJ khusus untuk kita bantu kalau ada remaja, pelajar-pelajar kita yang berminat nak jadi nak jadi DJ boleh kita kongsi dengan DJ hari ini. Okay, so. Okey, sekejap lagi kita akan bersama DJ Darling ya. Tolong share ya. Tidak lagi, tak lama lagi kita akan bersama dengan DJ Darling ya. InsyaAllah. Terima kasih Amizah, terima kasih kerana bersama ya. Terima kasih. Terima kasih Linda ya. Okay, thank you. Share dengan kawan-kawan ya.
sekejap lagi. Okey. Okey, hello. Hello, Mac. Halo. Ya. Okey. Apa DJ khabar, Darling kaunselor? Ya, Baik-baik. saya. Mac okey Sehat Sehat Ya, saya sehat juga. Ya. Okey. Mac sudah ready, kita test suara, kawan-kawan dengar. Okey, mudah-mudahan okey. Thank you Linda. Aha, Thank you sudah ready. kawan-kawan. Thank you kawan-kawan yang sudah masuk. Terus kita boleh mulalah Mac Ya, silakan. Boleh Okey. Terima kasih kawan-kawan, tolong share. Ini Boleh, kita Haji. hari ni Haji bertuah. Okey. Selamat pagi DJ Darling, DJ Mac Sel- Haji Ya, selamat bertuah pagi. hari ini. Bertuah hari ini kerana bukan senang untuk dapat live dengan ni Mac ni termasuk selebriti lah, antara antara DJ popular di Sabah ni. Janganlah cakap Okey. popular dia, Tuan Kansler. Antara DJ. Okey. Sebagai permulaan DJ Darling, perkenalkan diri sikitlah. Nama penuhnya orang kenal DJ Darling, nama penuhnya asal daripada mana, dah berapa lama bertugas sebagai DJ. Sila Mac, sebagai permulaan. Okey. Baik. Okey, apa khabar semua, dan selamat bersiaran secara langsung kita di medium kita, media sosial kita. Terima kasih Tuan Haji, Tuan Kaunselor Haji Maktar, merupakan saya punya tetamu untuk program motivasi ataupun refleksi di Sabah FM. Baik, sebenarnya saya ini anak jati dari Sarawak. Jadi berbangsa Melanau, Ya, dan bertugas di Sabah dari September 2015, berpindah di Sembilan. 2015. Sebenarnya sudah menyertai tim RTM ini, bertugas di RTM sejak 2006, 3 Julai 2006. Bertugas di RTM Sarawak, iaitu di Sibu FM, iaitu di RTM Sibu masa itu yang permulaan. Lepas itu dipindahkan ke RTM Kuching dan bertugas dengan Sarawak FM, dan akhirnya sekarang ini di Sabah FM. Ya, sehinggalah sekarang lah. Lebih kurang dalam 6 tahun. Ada bunyi pelet tu sekarang. Ada. Sampai kan ada juga orang keliru. Si DJ Darling ni orang Sarawak ke orang Sabah? Ya, kalau orang tak tahu, memang orang tak sangka DJ Darling daripada Sarawak. Setahniah. Iya, terima kasih. Sudah lama rupanya, sudah di Sabah daripada 2015 ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi terima kasih juga untuk orang Sarawak ni menerima, orang Sabah, negeri Sabah ni menerima Darling dari Sarawak. Itu hebatnya Sabah. Sama macam Haji juga. Haji asal orang Kelantan. Kelantan kan. Tapi Haji bertemu jodoh, cinta Haji orang Sabah. Haji datang tahun 81 lagi. 81 Haji sudah datang. Tapi orang Sabah sangat lama. Haji sudah tua, Pak. Wah, bukan tua, cuma berumur saja. Okey, jadi orang Sabah memang begitu. Sabah dan Sarawak sangat bagus. Kita diversity dari segi pelbagai kaum etnik, tapi kita tetap unity. Itu terbaik lah. Ya, betul. Okay, dan baik. sentiasa mengamalkan hidup bertoleransi dengan semua bangsa. Ya. Itulah hebatnya. Haji, sebelum itu Haji, maksudnya Haji berada di Sabah dan lebih kurang dalam 39 tahun sudah kan? Betul. Sebab Haji berada di Sabah tahun 81 adalah tahun kelahiran Darling. Oh ya Allah, maknanya Haji dah datang bekerja, Darling baru dilahirkan. Betul. Tak apa, itu supaya kita punya penonton yang ikut kita punya live tahu beza umur antara kita. Tuanya Haji sudah. Oh, tidak lagi. Okey, Mac. Baik. Kita yang penting kenapa Haji nak bersama dengan DJ Darling? Pertama ialah kerana Haji nak pelbagaikan Haji punya tetamu jemputan dalam live bersama Kaunselor Haji Mokhtar. Khususnya sempena kita berada dalam perintah kawalan pergerakan, negara kita, seluruh dunia sedang berperang, belum tamat kan? Dan memang Haji tahu Radio Sabah FM memang sentiasa memberikan info terkini tentang kepentingan apa saja info yang perlu
pendengar tahu, khususnya Radio Sabah untuk orang Sabah, malahan orang negeri lain pun boleh dengar kan. Ya, betul. So boleh. apa sebenarnya peranan DJ dan juga Radio Sabah FM sendiri untuk bersama dalam menangani wabak COVID-19 ni? Okey, baik. Terima kasih kaunselor. Sebenarnya kebiasaan ni saya yang mana berbual orang sampai sekarang saya ditemu bual. Okey, baik. Sebagai tapi tadi jadi juga. Mac sudah jadi DJ, nak tunggu dia gaji lah pula. Oh. Hari ni DJ jadi tetamu Haji. Okey, sila. Okey, baik, boleh. Baik, sebagai pengkongsian kita bersama, sebenarnya soalan daripada Haji tadi, peranan DJ Radio Sabah FM dan juga Sabah FM berkenaan dengan sekarang ini kita menghadapi wabak COVID-19. Okey. Sebenarnya sebagai seorang penyampai di studio ataupun di konti, kita ni salah satu daripada petugas di barisan hadapan yang sememangnya memang kita turun bertugas daripada sejak awal PKP sehinggalah sekarang. Namun kita bertugas ataupun diberi tugasan secara bergilir-gilir, sebab itu kita mengikut SOP. Jadi mengurangkan jumlah pekerja ataupun petugas atau penyawat awam di pejabat, sebab kita perlu patuhi prosedur untuk menangani wabak COVID-19. Baik, kami juga antara yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ataupun menyalurkan maklumat yang sahih kepada masyarakat dan umum. Dan selain daripada itu, sebagai penyampai ini kita perlu dan sangat penting untuk sentiasa kemas kini maklumat-maklumat terkini. Jadi rujukan dia bukan macam kita cakap kosong, kita ada rujukan yang sahih. Dan juga yang penting maklumat itu adalah maklumat yang betul. Yang bukannya kita cedok daripada sumber-sumber yang tidak betul ataupun tidak sahih, yang tidak dibenarkan. Okey, selain daripada itu panjang pula kan DJ pula teruskan. Jadi ketika negara kita juga berdepan dengan krisis COVID-19 ni, semua yang bersama kita sekarang ini Haji, di mana sikap ataupun skop tugas kami sebagai penyampai radio bukan hanya untuk menghibur pendengar sahaja. Jadi kita ni ada skop yang sangat meluas, seperti kita ni perlu memberi ataupun menyalurkan maklumat-maklumat terkini kepada para pendengar kita. Lepas tu macam ada daripada kalangan para pendengar ataupun masyarakat yang di pedalaman ataupun yang sukar untuk mendapat maklumat yang betul daripada media sosial yang biasa, yang sekarang ini kita katakan lebih moden. Jadi mereka menggunakan medium yang biasa dari dulu ataupun kita boleh katakan sebagai yang selesa untuk yang senior citizen adalah radio. Jadi kita akan salurkan maklumat daripada sana dan juga sentiasa war-warkan berkenaan dengan langkah-langkah keperluan yang perlu kita patuhi sepanjang kita menghadapi tempoh kawalan pergerakan. Dan daripada permulaan PKP kita sampai sekarang ini, memang kita tidak akan berhenti untuk menyalurkan maklumat berkenaan dengan cara kita sentiasa menjaga kesihatan kita, kesihatan keluarga kita dan persekitaran kita, dan juga cara kerja ataupun norma kerja baru sekarang ini yang kita amalkan adalah seperti sekarang ini. Contohnya bersama dengan Haji, kita di media sosial, dan orang yang jauh daripada kawasan, contohnya di Sabah sendiri pun dapat bersama-sama dengan kita untuk mendengar dan juga memperolehi maklumat yang mungkin sama ini kita rasa, oh saya baru tahu benda ini ada rupanya, dan benda ini perlu kita patuhi dan juga perlu kita ikuti. Baik, selain daripada itu, keadaan yang agak lain daripada kebiasaan sekarang ini berikutan daripada krisis kesihatan dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sekarang ini bermula pula tahap Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat mencabar dan juga menjadi tanggungjawab yang penting dan luar daripada kebiasaan kepada kami. Sebab kalau sekarang ini kita lihat, kita tidak boleh jangka apa maklumat yang perlu kita salurkan kepada para pendengar kita ataupun orang awam. Bukannya kita boleh rujuk
benda-benda yang yang berlalu, macam kebiasaan kalau kita buat liputan untuk pilihan raya kah, ataupun liputan untuk acara-acara besaran yang biasanya kita tahu apa dia punya intipati. Tapi yang macam sekarang ini berkenaan dengan COVID-19, banyak ataupun isu kita ketengahkan yang kadang-kadang itu adalah on the dot. Kita panggil on the dot kan, dia akan jadi benda itu mesti yang terkini kita perlu kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita, orang umum dan juga masyarakat. Lagipun macam sekarang ini sikap panik daripada kalangan masyarakat umum yang kadang-kadang mendengar berita ataupun info yang tidak sahih. Jadi itu pun peranan kita juga untuk menyampaikan kepada para masyarakat dan juga orang umum supaya mereka mengetahui sebenarnya apa yang betul dan yang tidak betul. Contohnya macam PKP sebelum ini. Memang ramai permulaan PKP kan, kita berada dalam suasana PKP, ramai yang keliru, sampaikan ada yang panik membeli barang banyak-banyak walaupun sudah dipesan. Kita tidak perlu panik, kita hanya perlu untuk bertenang dan masih ada ruang untuk kerajaan buka kepada kita untuk keluar membeli barangan keperluan harian. Cuma kita kerajaan hadkan orang untuk keluar daripada rumah untuk pergi ke tempat terbuka ataupun tempat awam. Jadi itu antara salah satu daripada peranan kita untuk menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh pihak keselamatan negara kita dan juga kerajaan kita kepada masyarakat supaya kita tidak berebut-rebut untuk keluar kan, kaunselor. Nanti kalau kita berebut, bertambahlah COVID-19 ni akan berjangkit sebab dia berjangkit melalui sentuhan dan sebagainya kan. Okey, panjang lebar masih boleh lagi. Masih lagi boleh lagi. Ini adalah wall untuk DJ. Cakap. Wah. Macam saya punya medan pula sekarang kan. You punya. Sebagai penyampai radio juga ni, kaunselor dan juga mungkin yang sedang menyaksikan kita sekarang ini. Jadi kita bukan sekadar kongsikan maklumat begitu sahaja. Jadi sangat penting untuk kita memastikan maklumat itu sahih seperti yang saya katakan tadi, dan betul-betul dikenal pasti maklumat itu adalah maklumat yang diperolehi daripada medium yang betul, dan peranan dan juga fungsi kami sebagai penyampai radio ini diuji dengan keadaan sekarang ini yang kita boleh kira sebagai keadaan yang cukup genting, juga mencemaskan dan penuh dengan tanggungjawab. Jadi kita juga ataupun kami sebagai penyampai dan juga radio adalah menjadi salah satu daripada medium ataupun sandaran yang turut berkongsi rasa dengan orang ramai, iaitu membantu mereka membawa mereka ataupun masyarakat supaya sama berada dalam situasi yang lebih smart. Contohnya macam bila kita bersiaran, kita akan cuba sebaik yang mungkin untuk mengalihkan rasa ataupun emosi pada pendengar kita, masyarakat kita yang dalam kebimbangan supaya berasa dalam keadaan yang lebih tenang dan juga lebih selesa, dan juga mereka dapat menerima norma baru kehidupan kita sekarang ini dengan lebih positif ataupun lebih baik. Sebab kalau kita lihat sesuatu baru itu kadang-kadang sukar untuk kita implement dalam hidup kita ataupun kita budayakan dalam kehidupan kita seharian. Tapi dalam kita bertugas seharian sebagai penyampai di radio, kita akan cuba untuk suntik semangat positif kepada para pendengar kita supaya mereka sedikit demi sedikit dapat menerima dan akhirnya akan macam kebiasaan dengan keadaan kita sekarang, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan sekarang pergi ke Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sebenarnya ramai juga yang keliru sebenarnya, kaunselor. Perintah Kawalan Pergerakan yang terdahulu dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sebenarnya dia lebih kurang sama. Cuma bila Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini kita lebihkan kepada kelonggaran sedikit kepada masyarakat untuk bergerak. Berbanding sebelum ini hanya satu orang dalam kereta, dan sekarang ini boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang. Cuma kita mesti perlu mengamalkan kebersihan diri kita, seperti mesti ada topeng hidung dan mulut kita, lepas tu sanitizer untuk kita bawa ke mana-mana,
dan Yeah. sentiasa juga mencuci tangan kita dengan sabun dan juga air. Okay. Dan bila kita balik ke rumah daripada luar lah kan, balik setiap kita mesti mandi dan juga kita mesti redam pakaian kita yang telah kita pakai daripada luar. Dan yang penting jangan duduk dulu bersama dengan keluarga kita yang berada di rumah. Itu normal kita sekarang. Kalau dulu kan dari luar bolehlah lepak-lepak dulu sebelum mandi konon, mau keringkan keringat dulu. Tapi sekarang tidak boleh. Sekarang lebihkan kepada amalkan kebersihan. Iyalah. Okey. Maknanya walaupun ada kelonggaran tapi bersyarat, maka syarat-syarat yang DJ sebut tadi tu mesti tetap dipatuhi, Okey, baguslah. Mesti. Semua dah lengkap. Baru Haji tanya satu soalan sudah lengkap menggambarkan betapa hebat, betapa pentingnya betapa pentingnya peranan radio. Sudah tentulah daripada dulu, kini dan selamanya radio memang sangat penting untuk masyarakat. Kalau dulu sebelum adanya televisyen, TV, memang radio lah. Semua orang dengar radio lah. Orang tak ada tengok media sosial dan sebagainya. Namun begitu, pada zaman sekarang pun radio tetap berfungsi sangat penting sebagaimana you sebut tadi, DJ sebut tadi. Dan kalau kita di Sabah, barangkali ada kawasan-kawasan pedalaman yang belum ada siaran TV yang jelas, maka radio juga menjadi sumber maklumat yang sahih, yang utama. Baik, Haji nak tanya. Setiap kali bersiaran untuk memberikan maklumat-maklumat terkini, bermakna setiap DJ, setiap penyampai radio mesti buat mesti study, mesti dapatkan maklumat yang sahih. DJ sendiri yang dapatkan maklumat atau memang ada orang lain yang akan sediakan? DJ hanya cakap je. Itu nak tahu juga. Okey, sebenarnya kalau macam sebelum kita bersiaran, salah satu itu adalah satu kewajipan kepada salah seorang penyampai, setiap penyampai untuk membuat study seperti yang kaunselor bilang tadi. Kita mesti rajin membaca. Diri kita sendiri sebagai penyampai mesti rajin membaca. Di samping macam kita ada kita punya ketua kan. Jadi ketua juga akan turut salurkan maklumat kepada kita di dalam grup kerja kita. Dan kita sebagai seorang penyampai ni haruslah macam memberi perhatian terhadap maklumat-maklumat tersebut dan dijadikan sebagai talk point semasa kita ke udara. Dan di samping itu juga kita mesti rajin untuk membaca laman web rasmi Kementerian Keselamatan Negara, lepas tu Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu antara salah satu medium yang perlu kita baca sebab maklumat-maklumat di sana adalah maklumat yang betul, sahih dan boleh kita kongsikan bersama dengan umum. Tapi yang penting jangan kita tambah pokok tambah. Jangan kita tokok tambah jangan maklumat yang ada di sana. Jangan memandai-mandai, tak boleh. Iya, jangan memandai-mandai. Yang penting bila kita faham apa yang kita baca itu, so kita akan faham macam mana kita akan menerangkan kepada umum. Sebab kalau kita sekadar membaca dan tidak faham, itu adalah masalah besar. Sebab kita hanya sekadar membaca tetapi kita tidak faham apa intipati yang dimaksudkan, dan untuk kita menerangkan kepada orang awam pun kita tidak boleh. Jadi kita perlu study dan juga maklumat-maklumat itu kita kongsikan. Okey, saya nak santuni rakan-rakan kita yang online dengan kita. Terima kasih Linda, terima kasih Maini. Tolong share dengan kawan-kawan. Kalau ada anak-anak yang berminat nak jadi DJ radio, ini masanya. Boleh join dan boleh tanya DJ. Thank you Tuan Salgaring. Tuan ini adalah guru besar, salah seorang guru besar yang baik, yang bagus, motivator juga, dan dia memang biasa jadi MC kalau program-program resmi jabatan di Salgaring. Boleh jadi DJ ni. Boleh. Terima kasih Tuan, boleh share. Baik, Mac. Baik. Selama Mac menjadi penyampai DJ ini, Mac sebut tadi memang kena study, dapatkan maklumat yang sahih, kadang-kadang kena dapat maklumat arahan daripada ketua, apa maklumat semasa yang perlu dihebahkan, yang disampaikan. Haji nak tanya secara jujur, selama berapa tahun sudah berkhidmat menjadi DJ, menyampaikan berita-berita maklumat yang kita kata mesti yang sahih dan sebagainya, pernah tak melakukan kesilapan dari segi maklumat yang diberi? Okey, itu soalan yang kebiasaan orang tanya. Pernah atau tidak melakukan kesilapan? Ya. Sebenarnya kita ni sebagai manusia yang sememangnya selalu perlu belajar
dan kesilapan itu sebenarnya memberi pengajaran kepada kita. Jadi sebenarnya memang ada membuat kesilapan, tapi bukan kesilapan yang waktu live, okey. Biasanya adalah kesilapan macam sebutan, lepas tu macam ada terslip lidah, begitu kebiasaan yang selalu Darlene hadapilah. Lepas tu kalau macam terkurang sebut nama orang ataupun terbalik nama orang, itu memang ada jugalah. Cuma itu kadang-kadang macam kita sebagai penyampai, kesilapan dia tu memang agak terkesan jugalah, sebab kita ni sebagai penyampai kita perlu memberi maklumat yang betul kepada orang awam, tapi cara yang betul adalah kita akan counter balik. Jadi kita akan minta maaf dan kita akan bagi tahu maklumat yang betul selepas itu kalau ada kesilapan. Itu kebiasaan yang kita perlu lakukan yang mesti. Yalah. Okey, baik. Ya. Haji nak tanya pula, okeylah kadang-kadang Haji pun ambil masa follow juga tengok DJ macam live manja kawan Haji yang Haji kenal juga, Haji tengok dia kadang-kadang kan. Okey, tengok. Okey. You duduk di konti seorang diri. Betul kan? Duduk di konti seorang diri kan? Ya, betul. Bercakap dengan mikrofon, dengan mesin saja kat depan, dengan komputer, setakat yang Haji tahulah kan? Ya. Bagaimana persediaan mental, fizikal, yalah tak ada orang depan you hanya nak lontarkan suara orang dengar, duduk dalam bilik konti sorang-sorang, tak rasa stres ke? Okey, kalau ikutkan untuk tempoh Darlene bertugas sebagai penyampai sehingga sekarang, okey, memang benda itu kita hadapi sebab kita ni dulu saya ingatlah pesanan daripada saya punya kira guru-guru yang senior-senior. Okey. Bila kita menghadapi keadaan situasi begitu, kita ingat bahawa kita bayangkan kita bercakap dengan rakan kita walaupun tidak orang di depan. Jadi cara kita bercakap perlu natural dan bukannya kita macam berteriak dan sebagainya. Kita memang tidak nampak orang di depan kita. Cuma kita perlu kawal, kita sendiri yang boleh kawal keadaan kita dan juga berfikir secara positif macam mana kita hari-hari biasa kita bercakap dengan kawan kita masa kita berada di luar. Itu salah satu, dan selain daripada itu, sebelum kita masuk ke konti untuk bertugas, kita ada, Haji sendiri tahu kan macam mana kami punya kawalan keselamatan di konti. Ada 2 lapisan pintu itu. Sebelum kita melangkah masuk ke pintu itu, kita mesti tinggalkan hal-hal peribadi di luar. Kita hanya tumpukan kepada tanggungjawab kita sebagai penyampai, iaitu kita memberikan info kepada orang awam dan kita tidak boleh membawa hal peribadi bila kita sedang bertugas. Itu sangat bagus sekali. Sebab, ini dah dapat tips motivasi sudah ini. Okey. Bermakna pertama saya nampak pendapat saya nampak nak jadi seorang DJ penyampai radio ini bukan hanya sekadar nak suka-suka, sekadar nak glamour. Tanggungjawabnya sangat besar. Ya. Kemudian bila Haji tanya tadi soal duduk dalam bilik seorang diri, bagaimana you nak berikan persembahan suara yang bagus, nada yang bagus, seolah-olah bercakap dengan orang ramai padahal depan komputer je. Itu yang dalam psikologi dan kaunseling yang Haji belajar. Maknanya nak jadi DJ, dia kena faham dari segi mental, fizikalnya, spiritualnya, dari segi komunikasi dan persembahan yang disebut sebagai VAK. VAK. Mana ternyata DJ Darling telah mengamalkan. Visual. V adalah visual. You bayangkan you bercakap dengan orang ramai, dengan nada yang betul, dengan suara yang intonasi yang betul. Itu you gambarkan audience you walaupun you tidak pertama. Kemudian auditory, dengan suara, dengan pendengaran, you mendengar dan sebagainya kan? Dan yang paling penting lagi, you ada semua. K pun ada, kinestetik. You bergerak, you type, you sentuh alat-alat yang tahniah. Okey, kita nak baca dulu komen Tuan Segaring ya. Tuan Segaring sebut, tulis, terbaik, pengalaman bernilai menjadi pengacara. Ilmu protokol mengajar saya hargai orang
dan menghormati orang. Alhamdulillah, ini Tuan Salgaring, guru besar yang memang biasa akan dipanggil jadi pengacara di Jabatan Pendidikan Negeri. Kawan Haji juga, orang pun handsome boleh, juga. Ya, bolehlah saya belajar daripada Tuan Salgaring. Tuan Salgaring. Semoga saya dapat mencedok ilmu daripada dia. Tuan Salgaring, masih ada Syabas Linda. Okey. DJ Darling nakkan tips daripada Tuan Salgaring juga. Nanti tulis sana. Baik. Darling. Okey. Ya. Sebagai bila Tuan Salgaring pun sebut tadi soal protokol. Pasti you sebagai DJ resmi menyampaikan perkara yang resmi kerajaan, kan? You pun terikat dengan protokol, kan? Protokol you macam mana dari segi persembahan? Okey, ya betul. Sebab untuk urusan rasmi sebagainya, sememangnya kita memang terikat dengan protokol lah. So, apa yang kita sampaikan sebenarnya perlu ada garis panduan. Dan juga kita mesti ikut prosedur yang ditetapkan dan kita bukannya sembarangan untuk menyebut dan sebagainya. Dan kita juga dihaskan untuk sentiasa mematuhi SOP kita sebagai penyiar. Dan juga selain itu, kalau kita tidak pasti sesuatu perkara itu yang sememangnya sangat penting ataupun rasmi, kita perlu merujuk kepada yang lebih arif. Itu yang kita lakukan. Sebab kalau kita orang bilang, ya kita sebagai DJ ni bolehlah berkhabar, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang perlu kita rujuk kepada orang yang lebih arif. Jadi kita tidak boleh juga sesuka hati bercakap tanpa merujuk kalau benda itu tidak pasti. Okey. Maknanya terikat. Okey, satu lagi yang Haji nak ulas yang DJ sebut tadi sangat bagus. Ini berguna untuk siapa pun, bertugas di mana pun, dalam kehidupan di mana pun. Yang DJ sebut tadi, bila datang ke pejabat, sebelum masuk ke konti, you kena tinggalkan. Boleh dengar? Halo. Halo, kurang dengar Haji. Okey. Apa tadi Haji, boleh ulang? Okey, baik. Line Darling agak slow tu. Tak apa. Sekarang boleh dengar? Ya. Boleh. Okey. I cakap pelan-pelan. Jadi tadi ada DJ Darling sebut sebelum masuk ke pejabat di pintu sudah kena tinggalkan semua hal-hal peribadi. Ya. Itu sangat hebat. Itu pun perlu ada kekuatan psikologi, kekuatan emosi. Tak boleh bawa hal peribadi ke pejabat. Kalau pun ada masalah di rumah, tak boleh bawa, nanti nangis-nangis dekat konti. Tak boleh. Ini hebat. Jadi ini pengajaran yang bagus yang DJ bagi tahu, siapa pun yang bertugas di mana pun, guru ke, pekerja di mana ke, tak boleh bawa urusan peribadi ke pejabat. Tahniah, sangat hebat. Ini dari segi psikologi penting begitu. Baik, Mek, Haji nak tanya seterusnya. Kalaulah ada anak-anak, remaja-remaja yang berminat, memang diorang berminat ni, diorang selalu dengar DJ-DJ yang popular, mereka akan rasa seronok. Kalau di Sabah, DJ Darling, kalau di Semenanjung pun ada macam yang pelawak-pelawak terkenal tu, semua DJ-DJ, diorang suka tu kan. Mereka pun berangan-angan nak menjadi DJ. Apa tips kepada anak remaja atau pelajar-pelajar yang berminat nak jadi DJ? Apa syarat sebenarnya, pengalaman atau kelulusan untuk seseorang itu nak jadi DJ? Tolong Mek berikan. Macam mana nak jadi DJ ya, J? Kalau ada anak-anak yang berminat. Itulah ya. Macam mana nak jadi DJ? Yang berminat. Okey. Okey, cerita sedikit pasal Darling sendiri. Sebenarnya Darling sebenarnya kalau bermulaannya Darling masuk sebagai penyampai ni, bagus, ceritakan. Ramai yang tidak sangka sebenarnya. Okey, pengalaman sendiri. Terutamanya cikgu dan juga rakan-rakan sekolah yang dulu, sebab sebenarnya Darling ni pendiam. Jadi sebenarnya untuk diorang pun terkejut kenapa Darling boleh jadi seorang penyampai dan sekarang ni boleh jadi terlampau banyak bercakap. Jadi saya bagi tahu diorang
Saya bilang okey. sebenarnya rezeki itu kita tidak sangka, dan juga salah Yalah. satu daripadanya ada bakat. So itu kita panggil penyampai ataupun DJ di Sabah FM adalah sebagai dia punya klasifikasi untuk apa ni, dia punya grade adalah B. B is bakat dan seni. Bakat dan Okey. seni maksudnya Bakat perlu ada bakat ada. dan juga seni dalam diri kita. Jadi sebenarnya yang perlu kita buat adalah kalau yang betul-betul berminat boleh memohon melalui SPA. Jadi Okey. yang penting dia mesti warga negara Malaysia. Okey. Lepas tu berumur 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas ya. Okey. Kalau masih ada Ada tahun had lagi umur tinggal, tak? boleh usahakan untuk belajar dan sebagainya. 18 tahun tu ke atas tu, Untuk ke atasnya sampai kemasukan, berapa? 18 tahun ke atas dia punya kemasukan. Ke atas ni berapa had Dia umur? punya Takkan kemasukan 50 umur? pengambilan. 18 pengambilan. tahun ke atas lah. Okey. Paling maksima umur? Takkan yang tua-tua ambil juga? Ya. Maksima umur. Maksima umur inilah ya yang kalau macam itulah masa dia berumur 18 tahun ke atas, maksudnya macam biasa kita ambil kalau dah terlepas umur-umur tertentu tu mungkin tidak dapatlah kan Haji. Okey, yalah. Okey, saya itu kalau dulu masa zaman Dalin kelayakan ataupun kelayakan yang diambil adalah SPM, tapi sekarang mesti memiliki kelayakan minimum dia diploma. Diploma. Lepas tu yang penting sekarang juga adalah di mana ialah jadi seorang penyampai tu kita perlu ceria, mesra, petah bercakap, berbakat dan juga mampu berkomunikasi dengan baik. Lepas tu berpengetahuan dalam perkara-perkara berkaitan isu-isu semasa, bukan isu-isu sensasi ya, isu-isu semasa. Isu semasa. Lepas tu berkaitan dengan muzik, industri hiburan dan juga sebagainya, muzik hiburan tanah air ataupun luar negara lah, itu kita perlu tahu jugalah. Dan juga bersedia untuk bekerja di luar waktu pejabat dan boleh bekerja dalam saltan. Itu penting. Baru Haji nak tanya tadi, adakah Mat terlibat dengan siaran-siaran liputan di luar daripada pejabat? Ada ya? Mesti bersedia untuk liputan luar juga? Ada. Ya, mesti bersedia. Ya, betul. So kadang-kadang ni kita bukan hanya bertugas dalam konti, kita perlu juga di luar apabila ada liputan luar, contohnya macam ada program ataupun kita ambil paling senang lah macam pilihan raya kita perlu keluar kawasan. Jadi setiap penyampai akan ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu untuk melaporkan keadaan semasa di sesuatu kawasan. Dan selain itu macam ada program besar Hari Kebangsaan pun kita perlu keluar. Contohkan ada Hari Kebangsaan biasanya ada program, tapi kita akan ditempatkan di luar untuk membuat liputan ataupun laporan secara langsung dari lokasi ataupun siaran langsung sepanjang program berjalan. Itu yang maksudnya kita perlu bersedia untuk orang ramai. Tanya. Bekerja di luar. Memang seronok nampak gambarannya. Sebab itu kalau buat khidmat di luar, tempat persembahan politik ataupun datangnya artis-artis lah sebagainya, DJ juga salah seorang yang ditunggu oleh rakyat di sana. Masyarakat menunggu DJ. Okey. Ya. Okey. Saya baca dulu. Tuan Salgari sebut saya pernah jadi DJ sekejap di supermarket Kompleks Pantai Timur Kota Baru. Tahun 90 dia belajar kat sana. Dia pernah jadi DJ untuk komplek supermarket. Ini pengalaman yang bagus juga. Tanya, patutlah dia boleh jadi juruacara. Okey. Bila you duduk bertugas di luar, kan? Kadang-kadang siaran langsung juga berlangsung di luar. Okey. Ya, betul. Bagaimana pergerakan you kesan pergi dalam satu tim atau bermalam, maknanya bukannya pergi hari terpaksa bermalam ataupun tinggal di tempat yang jauh-jauh, berkampung di sana untuk bagaimana pengalaman? Boleh dengar? Okey. Kalau bertugas di luar, sebenarnya kita kalau kawasan itu jauh, contoh di luar kawasan KK, jadi kita akan turun dalam satu tim
Okey, tim rancangan kita panggil, lepas tu ada tim teknikal. Itu untuk siaran okey. langsung. Jadi kalau jauh kita akan bermalam beberapa hari mengikut jumlah acara dan juga liputan yang perlu kita buat, dan kita akan bermalam di sana dan bersama dengan tim. Jadi tim teknikal ini adalah yang membantu kita untuk kita dapat bersiaran langsung. Jadi kita akan dapat berhubung dengan konti ataupun DJ petugas lain yang berada di konti. Lepas itu bukan hanya sekadar itu, sebab di konti, di bangunan kita sendiri untuk tempat bertugas tu memang ada juga tim teknikal lain yang juga turut membantu dari sana. Jadi itu adalah antara salah satu yang perlu kita lakukan bila kita berada di liputan luar. Dan selain daripada itu juga, sekiranya macam liputan di dalam kawasan, kita tidak akan bermalam lah diserahkan sebab kita boleh ulang alik. Kita hanya akan kita akan buat penjadualan untuk turun bertugas dengan tim kita. Jadi tim teknikal dan juga tim rancangan. Selain itu juga ada bantuan daripada tim bahagian berita ehwal semasa. Itu pun ada juga. Selain daripada itu, contohnya kalau kawasan itu bagus ataupun lainnya bagus, kadang-kadang kita akan guna alternatif untuk bersiaran ataupun laporan terus melalui telefon sahaja. Sebab sekarang ini teknologi kita sangat maju. Lebih mudah lah sekarang, lebih mudah. Ya, lebih mudah. Dan lagi satu, kaunselor, kita juga akan bersiaran secara langsung di Facebook. Jadi kita akan live. So kalau dulu kita hanya akan mendengar audio, tapi sekarang kita boleh sekaligus audio kita dengar keluar di radio, macam kita dengar kita bersiaran. Dalam masa yang sama juga, macam pendengar boleh juga menyaksikan aktiviti yang berlangsung di lokasi apabila kita live Facebook. Itu antara alternatif yang kita gunakanlah bila kita bersiaran di luar. Hebat. Bermakna sesiapa yang berminat jadi DJ, dia kena bersedia bertugas bukan di jabat di konti saja, tapi ada ketika kena keluar, kena tinggalkan keluarga, ada ketikanya 1 malam 2 malam tengok pada acara. Wah, ini semua kena buat persediaan. Okey. Ada ketikanya bila DJ sebut tadi, memang zaman sekarang ada live di Facebook. You tengah bersiaran di konti, live di radio, tapi ada juga Facebook, di Facebook. Iya. Okey, jadi Aji pernah nampak, Aji nak tanya, Aji tengah dengar radio, suara you ataupun ataupun you siarkan lagu di radio, dalam masa yang sama di Facebook, Aji nampak you macam you ikut nyanyi. tapi tak keluar di radio, tapi live you dalam konti, Aja nampak you ikut nyanyi, kadang-kadang sumbang juga suara itu. apa suasana sebenarnya, macam mana you kontrol itu? Cuba cerita biar pelajar remaja tahu. Okey, itu sebenarnya berpadukan kepada teknologi kita di konti sebenarnya. Sebab kalau yang keluar di radio yang kita dengar tu, bila kita on mic pilot, kita panggil pilot lah, yang DJ yang bertugas tu kan, penyampai. Jadi itu kita akan on mic utama dia. Cuma bila kita off mic dia, bila kita nyanyi di konti, memang tidak akan keluar di radio lah. Cuma kalau kita nampak dia punya pergerakan di Facebook sajalah. So kita menyanyi yang di konti sekarang ni dengar, kita sendiri sekarang dengar. Tapi kalau ada kadang-kadang keluar di Facebook, kita dengar suara, itu kita on untuk mic untuk Facebook sahaja. Kita onkan mic untuk Facebook saja, tapi tidak akan keluar main siaran. Okey, itu DJ sendiri yang urus semua atau ada teknikal di konti? Yang itu DJ sendiri yang uruskan. Yang itu DJ sendiri yang uruskan, dan teknikal akan memantau siaran kita, macam mana siaran berjalan, okey ke tidak ataupun ada masalah. Jadi teknikal yang akan membantu. Maknanya orang nak jadi DJ, dia kena pandai juga menggunakan alat-alat teknologi, ya. Okay. Mesti pandai dan juga mesti cepat, lepas tu mesti cekap, dan juga kadang-kadang kami panggil tangan kami macam sotong sudah. serba boleh. Okey. Yeah. Okey, lagi satu. Aji tengok gelagat di DJ Darling dan kawan-kawan yang lain, ya. Kadang-kadang ialah macam
happy sendiri dalam konti, ikut-ikut nyanyi ha 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 ha, tangan sana gitu. Maknanya kalau sekarang ini ada live di Facebook, you kena jaga penampilan jugalah sebab orang tengok kan. Dulu hanya dengar suara. Sekarang orang Facebook tengok juga gelagat you, macam mana you punya pergerakan mana semua aspek you kena jagalah, kena jagalah. Ya, betul. Bagus, hebat. Baik, kita balik pada PKP Kita balik kepada PKP. Memang radio main peranan penting menyampaikan maklumat. Okay, now sekarang saya minta DJ, sebab you dapat maklumat yang lengkap, update selalu. Nasihatkan kawan-kawan kita yang duduk kat rumah, satu keluarga, supaya mereka dapat lalui rutin kehidupan dalam PKP. Sekarang PKPB sehingga 12 Mei ini, supaya lebih tenang, supaya patuh peraturan, lalui suasana rutin kehidupan keluarga, duduk kat rumah, jangan keluar tanpa ada keperluan. Tolong berikan tips kepada mereka supaya sama-sama kita berjuang ini. Sila. Okey, baik, terima kasih kaunselor. Okey, seperti kebiasaan kami sebagai penyampai kan hari-hari memberikan pesanan kepada semua pendengar kita, dan sebagai juga penyampai yang sentiasa memberikan maklumat kepada para pendengar kita dan juga orang awam. Jadi tips untuk kita menghadapi keadaan sekarang ini, Darlene boleh kongsikan sedikit, iaitu kita sentiasa bertenang. Sebenarnya jangan kita terlampau cemas. Sebab saya tahu diri saya sendiri pun manusia biasa juga. Memang mula-mula kita mendengar berita berkenaan dengan COVID-19 memang agak cemas, sebab benda ini seolah-olah kita berperang dengan musuh yang kita tidak nampak. Betul. Tapi sangat berbahaya. Jadi kita usahakan untuk mempelajari dan juga mengawal diri kita supaya tenang dan juga dapat mengawal perasaan kita, supaya kita dapat berfikir dengan lebih dengan lebih tenang dan juga lebih positif lah. Dan selain itu juga jangan kita panik. Jangan kita panik. Setiap kali kita menerima info atau berita, kita baca dulu dengan baik-baik, baca bagus-bagus. Lepas tu kita cuba tengok balik di mana web yang benar untuk kita sahkan benda itu betul ke tidak. So kita dapatkan berita dan info itu dengan sahih dulu, baru kita akan terima benda itu bulat-bulat. Jangan kita baca di media sosial ataupun kita dengar kabar angin ataupun di WhatsApp grup sekarang ni kan, macam apa orang bilang, setiap kali terima macam bertubi-tubi tu maklumat ataupun info masuk, tapi kita jangan terima bulat-bulat. Kita baca dulu, kita cuba selidik dulu benda itu betul ke tidak. Jadi kita akan baru kita terima benda itu dengan bulat-bulat. Jangan kita terima bulat-bulat dulu. Okey, selepas itu berfikir. Itu penting, berfikir. Seperti yang cakap tadi, berfikir di mana kita kena berfikir. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia ingin menjadi seseorang yang pertama sekali untuk menyampaikan maklumat. Itulah. Semua pun nak jadi pemberita. Semua nak jadi wartawan sekarang. Ya, betul. Jadi ini sikap yang memang kita tidak boleh buang. Jadi kita perlu elakkan untuk menjadi, saya ingin menjadi orang yang pertama untuk menyampaikan maklumat ini supaya orang tahu sayalah orang yang pertama tahu benda ini. Tapi sebenarnya kita berfikir dulu. Kita jangan ambil kira bahawa kita ingin menjadi orang yang top untuk benda-benda tularkan perkara-perkara seperti ini. Yang penting kita sebagai manusia ni, kita daripada satu asep saja kita boleh libahkan kepada beribu-ribu orang. Betul. Jadi tidakkah kita rasa bersalah kalau kita melakukan sesuatu yang tidak betul kepada orang awam ataupun mencemaskan orang, Jadi menakutkan orang. Mencemaskan orang. Iya, betul. Jadi kita berfikir, dan selain daripada itu memandangkan kita ini dalam tempoh PKP lebih sebulan lebih sudah kan, kaunselor? Jadi masuk 2 bulan ada sudah. rasa bosan. Ada rasa bosan, lepas tu tekanan kerana duduk di rumah, tidak boleh keluar, bila nak keluar rasa takut. Jadi mungkin ada aktiviti sebelum ini yang tidak pernah kita lakukan di rumah. Contohnya macam
sebelum ni kita ni malaslah nak bercucuk tanam. Ada tanah sekangkang kera di tepi rumah ataupun di belakang rumah. Kalau malas pun cuba kita cabar diri kita untuk lakukan benda itu. Oh, saya boleh bercucuk tanam juga macam orang lain. Saya boleh cuba bakat saya untuk bertanam. Mana tahu kan, boleh berjimat, tanam sayur di belakang rumah, konon saja. Yalah. Jadi dapatlah hasilnya. Betul. Haji sendiri itu sebenarnya haji itu antara salah satu aktiviti sehat yang kita boleh lakukan sebab Darlene rasa sendiri bila berada di rumah sebab kebiasaan sudah setiap hari pergi bekerja kan, bertugas, jadi ada satu tempoh masa kita akan rasa bosan dan juga kita rasa tertekan sebab kita tidak boleh keluar. So kita boleh keluar dari rumah, kita tengok keadaan sekeliling dulu, tarik nafas. Ada sesuatu yang saya boleh buat. Kalau orang lain boleh buat, saya pun boleh buat. Di rumah sajalah, jangan sampai keluar rumah ataupun pergi pagar jiran, jangan. Itu lain, tidak boleh. Betul, Mek. Betul. Haji sendiri memang tidak berapa minat untuk cucuk tanam, kan? Paling-paling beli pokok yang sudah siap, pokok bunga yang sudah siap, balik kat rumah sekejap mati, kan? Memang tak suka. Tetapi betul. Sejak PKP ini, kebetulan anak haji yang laki-laki, dia ada minat, kan? Dia pun mula bercucuk tanam. Dia tanam pokok-pokok yang boleh digunakan untuk keperluan dapur. Pokok lada ke, pokok apa ke, apa semua, kan? Jadi Haji pun terikut. Jadi sekarang seronok juga kita penuhkan aktiviti begitu. Okey, sekejap. Haji nak baca lagi komen daripada Tuan Salgaring. Tuan Salgaring. Terima kasih Tuan Salgaring, ya. Terbaik DJ, kata dia. Okey. Terima kasih atas perkongsian. Kerap kali juga saya menyampaikan skrip di studio BTP. BTP inilah Bahagian Teknologi Pendidikan. Ni orang pendidikan, Okey, menyampaikan skrip, komentari, skrip untuk radio pendidikan, skrip tokoh guru dan lain-lain. Semua pengalaman sebelum bersara. Dia ada pengalaman. Cuma dia bukan di radio macam Darling lah. Tapi untuk di Bahagian Teknologi Pendidikan. Tuan Salgaring, tahniah, Satu masa ni kalau berminat nak pergi radio, boleh mohon. Okey, insya-Allah. Baik. Darling, okey, kita teruskan lagi. Sekarang ni kita sentuh, Darlene pun sentuh tadi. Memang manusia biasa, siapa pun, kita pun, motivator pun sama. Dah lama tak boleh keluar, duduk kat rumah, memang terasa boring, apalagi sudah hampir 2 bulan. Hebat macam mana pun manusia itu, jangan bohonglah, memang akan rasa stres, memang akan rasa tak happy. Apalagi kalau kawan-kawan kita yang memang kaki lepak, malam-malam nak mengupi, nak mengetih, nak minum teh tarik, semua sudah terhalang. Apalagi orang yang suka pergi pergi piknik, pergi enjoy, shopping, memang akan stres. Okay? Jadi berikan sikit tips supaya mereka lebih tenang hadapi norma baru kehidupan ini, supaya lebih cepat kita selesai, lebih cepat kita boleh kembali untuk mengetih, mengopi-ngopi lagi. Silakan bagi tips. Okey, untuk tips supaya kita dapat kembali hidup seperti biasa, sebenarnya sangat mudah daripada diri kita sendiri. Okey. Di mana pihak kerajaan sudah bagi saluran kepada kita seperti diorang juga menjaga keselamatan kita. Dengan angka perintah kawalan pergerakan dan seterusnya dilonggarkan kepada perintah pergerakan bersyarat. Jadi ini daripada diri kita sendiri, kalau kita tidak mengikuti peraturan dan juga arahan yang telah pun ditetapkan, benda ini sukar untuk kita tangani sebenarnya. Dan kita akan berterusan terkurung di rumah sebab kes-kes yang baru tetap akan timbul kalau kita tidak mengikuti peraturan-peraturan seperti menjaga kebersihan, sentiasa memakai penutup mulut dan hidung ketika kita keluar, dan juga mengamalkan penjarakan sosial sebagainya. Kalau kita tidak amalkan, kita menganggap benda itu remeh, itu adalah menjadi satu kesukaran kepada pihak-pihak barisan hadapan untuk terus menangani dan juga untuk mengurangkan kes. Bukan apa sebenarnya, sebab kalau kita sendiri tidak bekerjasama, kita akan menyumbang kepada kes itu untuk terus meningkat. Sebab kita yang menjadi medium untuk wabak COVID-19 terus menjangkiti orang lain.
Dan selain daripada itu juga norma baru yang dikatakan sekarang. Jadi kita harus biasakan diri kita untuk mengamalkan norma baru, norma hidup baru, norma cara kerja baru, di mana setiap kali kita berada di mana-mana ataupun kita keluar dan sebagainya, amalkan kebersihan, sanitizer itu jangan lupa, dan juga penutup hidung dan mulut itu jangan lupa kita harus pakai. Walaupun kita menganggap, ada juga orang menganggap haji begini, saya ni tidak sakit apa-apa, jadi saya tidak perlulah pakai itu semua. Tidak. Sekiranya kita sihat, kita harus terus kekal sehat. Jangan kita sehat, kita menganggap kita akan terus sehat dan kita akan kebal. Tapi tidak sebenarnya. Kalau kita sehat, kita dijangkiti, kita akan menambahkan jumlah orang yang dijangkiti. Dan juga selain daripada ya betul. Dan selain daripada itu juga kita harus menjadi penyokong kepada tim-tim di barisan hadapan. Jadi walaupun kita bukan berada di lapangan, kita harus membantu mereka untuk mereka rasa lebih bersemangat, iaitu bila kita mematuhi peraturan, mereka akan rasa sesuatu semangat untuk mereka terus berjuang. Jadi kalau kita tidak mendengar, kita terus mengingkari perintah dan sebagainya, seperti suatu cabaran untuk diorang, sebab mereka akan rasa kecewa. Kita sendiri pun akan rasa kecewa juga, sebab bila kita tengok kes semakin meningkat dan peraturan perintah pergerakan kawalan kita ni pun akan semakin diperketatkan dan sebagainya, kita akan stres sendiri. Jadi yang penting sekarang ini kita sebenarnya dalam satu tim. Jadi bila kita digelar dalam satu tim ni kan Haji, kalau ada sebahagian daripada dalam tim itu tidak bekerjasama, jadi usaha untuk mencapai kejayaan itu tidak akan berjaya kan. Betul Tuan Haji? Cantik sekali. Good. Cantik sekali. Okey, bagus sekali. Tuan-tuan pendengar semua dengar. Walaupun kita tak sakit, kita kena tetap kekal jaga kesihatan supaya sentiasa sihat, supaya kita tak menjadi orang yang menjadi pencetus kepada wabak ini. Okey, sekejap Lydia, ada orang yang sangat saya hormati follow kita punya live hari ini. Dr. Nora, Dr. Nora Hendon, ni daripada Kuala Lumpur ya. Terima kasih Dr. Nora kerana sudi ambil masa tengok sekejap. Dr. Nora adalah orang yang sangat bagus. Dia adalah pakar psikologi juga. Dia adalah penerbit radio TV juga di Semenanjung sana. Banyak program-program, dia ada produksi sendiri. Dan saya sudah pernah bekerjasama dengan Dr. Nora untuk program empati. Kisah benar, kes-kes juwana pelajar. Saya salah seorang yang dijemput oleh Dr. Nora. Masya Allah, bila saya kenal Dr. Nora dengan tim dia, sangat hebat. Rupanya dia, selama ini saya tak perasan bahawa Dr. Nora juga adalah selebriti, pelakon dalam banyak drama-drama radio, drama TV. Salam Tuan Haji, terbaik. Terima kasih Dr. Nora, kira salam suami, keluarga. Rindu Haji nak bersama dengan tim empati dulu. Kalau apa ni DJ pernah dengar program TV Empati yang dihostkan oleh PU Azman dan Farah. Ini Dr. Nora yang menjadi penerbitnya. Okay, thank you Doktor. Baik, Haji nak tanya Darling. Terima kasih Doktor. Sudah kahwin ke belum Darling ni? Darling sudah kahwin ke belum? Sudah. Sebab ada orang sudah terpikat dengan gaya Darling, suara Darling, sudah kahwin. Baik, kalau sudah kahwin... minta maaf, sudah berpunya. Sudah berpunya. Dengan suara sajalah. Okey, tapi Haji nak sebut, juga nak berikan kredit dan tahniah dan syabas kepada Darling dan semua wanita di seluruh negara. Siapa yang jadi isteri, yang jadi ibu, Haji nak ucapkan tahniah. Bila PKP, semua duduk di rumah, orang yang paling penting, orang yang paling banyak kerja, orang yang menjadi tonggak kepada keceriaan rutin harian kerja di rumah, tak boleh tidak, ialah seorang isteri dan seorang ibu. Masya Allah. Daripada pagi bangun, kalau sebelum puasa dah fikir, hari ni nak buat sarapan apa untuk keluarga. Belum lagi rehat, nak cuci pakaian pula. Belum lagi rehat, nak jemur baju pula. Okay? Belum lagi rehat,
alah, nak sereka baju pula. Belum lagi rehat sampai tengah hari, nak masak tengah hari pula. Sampai malam. Ya, Jadi, betul. jadi dan saya lihat, saya pun nak beri ucapan tahniah kepada isteri Haji juga. Masya Allah, dengan kasih sayang, masak, keluar sudah semua buku-buku resepi. Sebab dah tak tahu nak masak apa lagi dah. Hari-hari nak masak benda yang sama. Hebat sekali. Dan Haji juga ucap tahniah kerana ibu-ibu memang hebatlah. Haji dengan anak-anak baru cuba bantu saja, baru potong bawang dah nangis. Masuk bawang dalam mata dah nangis. Baru kupas bawang. Baru pernah belajar nak potong ikan, nak siang ikan. Dah luka-luka tangan kena sisik ikan. Nah. Padahal perkara ini hari-hari ibu dan isteri buat. Jadi anak-anak di luar yang mendengar, tolong sayangi ibu, hormati ibu, pegang tangan ibu. Kalau dulu tangan ibu macam Didi Jaling ni masih muda, tangannya lembut, cantik. Tapi bila ibu sudah tua, tangan sudah kasar, jangan dihina. Pegang dan sayangi ibu. Kenapa? Inilah tangan yang masak, yang cuci najis dan segalanya. Tahniah DJ Darling. Ada berapa anak sudah? Terima kasih. Masih lagi berdua. Ya ke? Boleh masih lagi berdua. Okey, kita doakan. Okey. Kemudian Haji juga nak sebut, bila dengan Darling ni sebagai seorang wanita, Darling belum lagi ada pengalaman, doa supaya dapat nanti. Ada juga ibu muda, isteri yang melahirkan anak pada waktu PKP. Ada. Dengar? Jadi Haji nak ucapkan tahniah, moga ibu dan anak yang melahirkan anak pada waktu PKP juga selamat, dijauhi daripada wabak COVID-19, yang masih mengandung, syarat mengandung, jaga diri, jaga kandungan. Okay? Ada hikmahnya sebab suami ada bersama, keluarga ada bersama untuk bantu. Tahniah. Okey. Kita dah nak hampir kepada 11:30. Boleh dengar lagi suara? Macam line slow? Boleh. Boleh dengar? Okey. Sekarang Haji nak you pula tunjukkan kepada kawan-kawan yang melihat online, you kendalikan satu program sebagai DJ. Ni pada pelajar-pelajar remaja nak tengok bagaimana cara you bercakap sebagai DJ. Tadi you bercakap sebagai penyampai maklumat yang formal. Sekarang you yang penyampai DJ yang setelah menyampaikan cerita sikit, ada lagu, nyanyi lagu yang ceria-ceria. Cuba maksudnya masa bersiaran lah, masa bersiaran. Cuba tunjukkan gaya seorang DJ dalam konti. Okey guys, DJ dalam konti. Hai semua pendengar setia di Sabah FM, selamat mendengar Sabah FM. Semoga anda semua ceria dan juga terus setia bersama kami walau di mana juga anda berada. Dan juga ingat, untuk tempoh PKP ini kita harus ikuti Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sekarang ni Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Jadi ingat, jangan lupa diri. Kita mesti teruskan amalkan kebersihan diri kita, di mana kita mesti cuci tangan dengan sebersih-bersihnya dan juga sentiasa menjaga kebersihan diri kita, keluarga kita dan juga orang di sekeliling kita. Semoga anda semua selamat dan juga terus mendengar kami di mana juga anda berada. Jangan lupa terus muat turun RTM Mobile. Tepuk tangan. Itu sebagai contoh supaya kawan-kawan anak-anak tengok seronok kan. Lepas tu saya follow Facebook, saya type sana, DJ, saya nak dengar lagu, saya nak dengar satu lagu, saya minta satu lagu. Tolong sampaikan lagu, siarkan lagu yang saya mau. Macam mana lagu? Nyanyi satu lagu. Awak Ji? Okey. Sekarang saya yang dengar radio tadi, seronok dengar DJ Celoteh. Okey. Sekarang saya minta lagu. Saya type di Facebook, DJ, saya nak dengar satu lagu. Nyanyikan satu lagu. Saya tak pandai menyanyi. Haji dengar you ikut-ikut nyanyi tu. Rindu ini ku persembahkan. Wah, teruskan. Hanyalah untukmu. Itu salah. Memang. Adakah tanya, adakah orang nak jadi DJ, antara syaratnya mesti pandai menyanyi, mesti pandai berlawak juga?
Adakah antara syaratnya? Itulah itu antara syarat dia tadi, ceria, berbakat. Itulah yang dikatakan dalam salah satu syarat tadi. Dia pandai berkomunikasi, ceria, lepas tu berbakat. Jadi bakat dia tu banyak. Ada bakat yang pandai melawak, ada bakat pandai berlakon, ada bakat bernyanyi dan bercerita dan sebagainya. Itu semua adalah antara bakat-bakat yang terkandung dalam penyampai. Itu bonus ya, bonus kepada orang nak jadi penyampai. Bonus ya. Okey, sekejap. Saya nak bacakan Dr. Nora punya posting, komen. Terima kasih Dr. Nora kerana sudi bersama Dr. Nora orang penting. Saya rasa terharu. Okey. Ya betul. InsyaAllah akan ada siri 2 untuk program majalah Empati ni. Wah, tahniah. Yang tadi Haji sebut Dr. Nora penerbit program Empati untuk kaunselor kisah benar kaunselor dan Haji terlibat. Berita gembira. Menarik kan? Doktor kata akan ada siri kedua. Mudah-mudahan Haji akan terlibat lagi lah Dr. Nora. Kalau rasa Haji boleh sumbang lagi, panggillah Haji untuk Empati musim kedua. Sekarang saya nak minta lagu Suci Dalam Debu. Suci dalam debu. Haji nak minta lagu Suci Dalam Debu. Sebab saya nak tujukan lagu ini kepada semua penyampai radio. You all semua seumpama air yang jernih yang menyampaikan suci dalam debu. Tekan lagu tu. Pasang lagu tu. Dah on? Dah. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Pernah dengar lagu itu? Sikit-sikit Haji nak sebut bahawa Haji nak sebut bahawa DJ, radio, pendidik, semua pun mesti ada bakat semula jadi. Dan kita semua seumpama air yang jernih. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Kita kadang-kadang seolah-olah duduk di bekas yang berdebu. Tetapi kotoran itu yang nampak. Kesucian terlindung juga. Kan? Kadang-kadang orang tak nampak yang baik itu. Orang nampak yang tak baik. Tapi kita kena tenang. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Biar perbezaan terlihat antara kita. So Haji nak sebut bahawa biarlah orang kata apa pun, yang penting cinta kita pada kerja kita DJ kepada kerja penyampai lahir dari hati. Ya, betul. Ya, begitu juga siapa-siapa pun mesti kerja dari hati. Siapa pun kerja dari hati yang ikhlas. Sebab itu DJ Darling boleh bertahan duduk di Sabah. Macam mana boleh datang ke Sabah ya? Macam mana datang ke Sabah? Naik kapal terbang Haji. Adakah bertemu jodoh dengan orang Sabah? Ya, sebenarnya jodoh saya di Sabah. Walaupun keliling dunia saya cari akhirnya di Sabah juga. Tahniah. Jadi sama. Kita sama. Saya daripada Kelantan bertemu cinta di Sabah. Sekarang duduk di Sabah. Kita samalah Mek daripada Sarawak, temu cinta di Sabah. Betul. Dan ternyata kita gembira di Sabah. Baik, sebelum kita tamatkan kita punya live hari ini, apa pesanan, apa yang Mek nak sampaikan kepada pendengar-pendengar yang ikut kita. Datuk Ghaffar pun ikut ni. Dr. Nora, thank you semua yang join kita. Nanti share supaya dapat ramai dapat manfaat. Kata-kata terakhir, pesanan terakhir Mek untuk PKP, untuk kehidupan, untuk jadi DJ, untuk jadi isteri yang baik, semua. Sila. Wow, banyaknya. Mesti. Okey, baik. Terima kasih untuk orang yang saya kira sebagai yang banyak ilmu dan kaunselor Haji Makta. Sebab sebenarnya dalam tempoh saya membuat rancangan dengan Tuan Haji, sebenarnya saya sendiri juga mendapat ilmu dari sana, motivasi. Kadang-kadang motivasi itu semua
saya guna pakai dalam kehidupan seharian saya. Terima kasih banyak-banyak, dan juga untuk yang mengikuti live kita sekarang ini Haji, terima kasih untuk orang-orang yang pendengar-pendengar kita dan juga penonton yang saya tahu diorang banyak ilmu dari saya lagi, dan memang kalau berkesempatan saya ingin juga berjumpa dengan mereka untuk mempelajari ilmu yang ada pada mereka. Terima kasih kerana saya ini macam bilis lagi saya ini. Ilmu dia masih banyak saya perlu pelajari daripada mereka-mereka yang lebih tahu berkenaan dengan hal-hal penyiaran dan sebagainya. Dan juga selain daripada itu, bersyukur juga kerana kita masih lagi dapat berinteraksi melalui media sosial begini, walaupun sekarang ini kita menghadapi PKPB. Jadi yang penting adalah dalam kehidupan seharian kita tetap dapat berinteraksi dan juga dapat berkongsi ilmu, dan sekurang-kurangnya kita tidak terkandas hanya kerana tidak dapat menghubungi orang lain, dan kita macam terlepas sesuatu info dan sebagainya, dan akhirnya macam kita menjadi kata dia buat tempurung. Yang penting sekarang ini juga dalam kita menghadapi musim PKPB, kita haruslah bekerjasama untuk menjayakan untuk memutuskan rangkaian COVID-19, dan kita saling bekerjasama untuk mematuhi peraturan dan juga segala norma kehidupan baru kita yang kita hadapi sekarang. Mungkin kita rasa sangat sukar, sangat susah, tapi kita cuba untuk menjadikan benda itu lebih positif dengan berfikir bahawa bukan hanya saya seorang yang menghadapi perkara ini, tetapi lebih ramai juga masyarakat lain yang turut menghadapi perkara ini. Sebab di Malaysia mungkin kita tengok kita lebih beruntung daripada negara-negara lain yang mungkin mereka menghadapi lebih kesukaran daripada kita, sebab negara kita masih macam pengambil tahuan ataupun tindakan yang dilakukan itu betul. Proses tindakan dan sebagainya masih lagi kita dapat hadapi berbanding dengan setengah negara lain yang kita lihat sendiri dalam kaca TV dan sebagainya kan. Ada kesukaran. So hari itu semasa saya terjumpa dengan seorang makcik, dia bilang, susahnya hati saya bila saya tengok ada satu negara ini jumlah kematian dia sangat tinggi, dia bilang. Tapi itu adalah salah satu daripada cara kita untuk mensyukuri apa yang kita ada di Malaysia sekarang ini, supaya kita sentiasa masih mengikuti peraturan dan juga kita sama-sama untuk menangani COVID-19. Jadi ikuti peraturan, jangan kita lawan, dan kita beri kerjasama. Dan kepada semua yang lain lagi lah, terima kasih, dan juga apapun selamat menunaikan ibadah puasa kepada Tuan Haji, kepada penonton kita dan juga kaum muslimin dan juga muslimat di mana jua mereka berada. Semoga kita akan dapat berjumpa lagi pada lain kali. Yang penting stay at home, jaga kesihatan, kita jaga kita. Okey, terima kasih DJ Darling. Saya seronok, saya gembira sebab hari ini dapat belajar daripada DJ juga, dan matlamat Haji untuk kongsi supaya kalau ada anak-anak remaja yang berminat untuk jadi DJ, sekarang mereka dapat bagaimana persiapan diri, ilmu yang mesti ada, dari segi persiapan diri, bakat yang perlu ada. Nak jadi penyampai radio bukan main seronok-seronok saja, ada etika yang dipatuhi. Ya, betul. Segala apa masalah kerja-kerja yang berkaitan dengan keluarga, bila sampai ke office kena letak dekat kaunter, tak boleh masuk office. Hal rumah ditinggalkan. Maka bermulalah kerja di konti dengan wajah yang ceria, dengan suara yang lunak, yang memukau, yang memikat, menyampaikan berita-berita yang sahih. Tidak ada yang sahih lain daripada radio dan TV yang disiar. Baik, kita Haji nak ambil kesempatan nak ucapkan juga tahniah kepada Barisan Kepimpinan Negara, frontliner, Barisan Hadapan, doktor-doktor, jururawat, kaki tangan hospital, polis, tentera, bomba dan semua yang terlibat di Barisan Hadapan. Juga di barisan belakang, jangan lupa para kaunselor, Haji juga dengan sahabat-sahabat Haji kaunselor yang sedang berkhidmat 24 jam. Kawan-kawan kami ada giliran, maka sentiasa bersedia untuk menangani di belakang tabir rakan-rakan yang stres, rakan-rakan yang sudah macam rasa kemurungan. Jadi tugas kaunselor melalui telecounselling di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, talian kasih, silalah berhubung. Rakan-rakan kaunselor seluruh negara di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia bersedia untuk memberikan
ketenangan, kasih sayang, kekuatan semangat untuk terus melalui kehidupan PKP bersyarat dan norma baru kehidupan. Terima kasih DJ Darling, DJ Magdalena. Terus Baik. khidmat yang baik. Jadilah orang-orang berguna yang sentiasa keluar emas daripada mulut dalam bicara emas dan gula-gula yang manis. Terima kasih kerana beri kesempatan dan peluang kepada Haji juga bersama dengan Sabah FM khususnya untuk refleksi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu setiap pagi ada siaran refleksi edisi khas COVID-19. Inilah dia DJ yang bertanggungjawab. Kalau dengar suara sebelum dia jemput, silakan Kansler Haji Maktar. Inilah suaranya. Permintaan hari ini sebelum kita tamat. Cuba sebut suara tu bila sebelum jemput Haji dalam refleksi tu. Cuba sikit. Baiklah, salam sejahtera dan salam hormat. Kita bersama dalam refleksi COVID-19. Jadi kita ikuti bersama dengan Haji apa yang ingin diperkatakan oleh Haji Maktar dalam COVID-19. Silakan. Itulah suara yang pagi-pagi memulakan refleksi bagi dasar. Jadi pun Haji pun beri refleksi. Terima kasih banyak kepada RTM, kepada Sabah FM dan undangannya setiap petang selepas solat asar. Haji baru perasan Darling duduk kat rumah tu atas buayan ya? Ya, atas buayan. Nampak enjoynya bercakap, baru bergoyang-goyang. Ini menggambarkan sebenarnya, inilah yang kita mahu. Duduk di rumah dengan gembira, dengan tenang, enjoy yourself, jangan fikir yang bukan-bukan, lupakan cita-cita lama yang tak baik, terus pandang ke depan, masa depan yang cerah. Okey, ada Mat nak cakap apa tadi? Sebenarnya Haji, ini adalah projek sepanjang tempoh PKP. Projek Darling dan juga suami di mana buat buayan sendiri, bukan membeli. Kita DIY sendiri, buat satu sudut yang boleh kita duduk petang-petang untuk kita macam release tension kita, duduk santai dan ada bunga-bunga di tepinya. Masya Allah, bermakna ini projek PKP dibuat sendiri, bukan beli. Tahniah. Sampaikan bukan beli, kita buat sendiri. Sampaikan salam Haji pada suami ya. Jaga Darling baik-baik, Darling jaga dia baik-baik. Jaga dengan penuh kuasa cinta yang Haji ajar. The power of love. Ingat tu, cinta kan? Sebelum kita berpisah Darling, saya nak baca lagi. Terima kasih Datuk Ghaffar yang ikut program kita. Encik Abdul Hassan, terima kasih. Dr. Nora, dia ucap pada kita. Tahniah Tuan Haji Maktar dan DJ Darling. Satu perkongsian yang bernas dan juga menghiburkan. Tahniah dan terima kasih Dr. Nora. Mudah-mudahan NHF Production yang Dr. kendalikan lepas PKP akan keluar lagi banyak drama-drama yang disiarkan di TV hasil keluaran NHF produksi doktor. Dan kalau confirm empati siri kedua, kalau Haji masih diberi peluang, terima kasih banyak. Terima kasih atas segalanya. Haji pun rindu dengan produksi di sana. Baik. Darling, kita tamatkan bicara kita untuk hari ini. Lagi sekali terima kasih pada Darling. Kita jumpa lagi dalam slot refleksi edisi khas setiap pagi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi kepada pendengar memberi manfaat kepada semua pendengar radio di Sabah dan seluruh negara. Kata penutup kita satu keluarga besar daripada Sabah sampai ke Perlis. Tak kira apa bangsa, kita satu keluarga besar. Tak kira apa agama, inilah hikmah PKP, kita berganding bahu bersatu seluruh negara rakyat Malaysia daripada Sabah sampai ke Perlis, tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, demi menyelamatkan negara untuk jadikan negara kita lebih aman, lebih tenang. Mudah-mudahan kita kembali berurusan seperti biasa. Kita doa pada Tuhan banyak-banyak. Semoga tamatlah wabak COVID ini, kita boleh berurusan. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua yang ikut online. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau ada masa, saya akan jemput lagi DJ Darling sekali lagi dalam siaran. Dr. Nora, kalau Dr. Nora sudi, nanti saya akan hubungi Dr. Nora. Ada satu surat bersama Dr. Nora. Haji nak timba ilmu daripada Dr. Nora ya. InsyaAllah. Baik, kita jumpa lagi. Ini, thank you very much. Stay safe. Jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. Bye. Okay. InsyaAllah.
Okey, terima kasih DJ Darling, Magdalena. Ya, baik. Dan terima kasih pada semua yang ikut online. Terus share biar dapat ramai-ramai dapat manfaat daripada DJ, supaya khususnya anak-anak kita yang berminat nak jadi DJ radio boleh dapatkan tips daripada DJ. Sangat berguna. Bukan saja kelulusan sekarang mahukan kelulusan diploma kalau dulu SPM, tapi bukan sekadar kelulusan akademik, tapi perlu ada bakat, perlu ada minat yang mendalam, mesti selalu ceria, boleh kawal diri, boleh kawal emosi, barulah boleh jadi DJ yang baik. Dan kena bersedia, sebab DJ bukan di konti saja, ada ketikanya bersiaran di luar, ada ketikanya bermalam beberapa hari, pasal bermalam dengan tim, kerja sampai tengah malam, sampai pagi kadang-kadang. Jadi ini semua menuntut persediaan mental, diri yang hebat, mental, fizikal dan skill. Tahniah semua, mudah-mudahan online kita live bersama DJ Darling ada manfaat. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.